Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku Afif Azman. Guys, terima kasih kerana menonton YouTube channel dan video di dalam YouTube channel aku. So, actually, memang hari ni penat gila. Setiap hari Sabtu, aku biasanya akan ada kelas. Sebab aku masih lagi sambung belajar dalam bidang sijil agensi harta tanah. Sijil agensi harta tanah. Betul tu. Ataupun bahasa Inggeris dia certification in estate agency, CAD, InSpan, Institut Penilaian Negara. Okay, so aktiviti aku hari ni attend kelas, contact client, and usually bila aku contact client, prospect, networking, setiap satu call tu boleh makan masa minimum 1 jam minimum. And selain daripada uruskan family lagi, yelah, kita manusia biasa, kita ada orang kata masa untuk keluarga, kalau yang belum berkahwin, masa untuk diri sendiri dan sebagainya. So aku rasa macam terpanggil untuk buat video ni, walaupun aku penat gila. Memang tak dengan macam ni lah kan, baru balik ni, baru sampai rumah. um, aku aku just nak buat satu sharing lah, guys. Baru-baru ni banyak yang aku nampak dekat dalam WhatsApp group, orang share video, ada orang sampai yalah bunuh diri dan sebagainya. So nauzubillah min zalik. Kita doakan yang terbaik. Kita tak tahu apa yang mereka lalui, dan aku pun tak tahu apa yang korang lalui. So video ni aku nak buat untuk korang semua kat luar sana yang rasa terkesan, tertekan dalam situasi semasa ni, pandemik, PKP, tak boleh kerja, tak boleh berniaga. Dan aku sebagai real estate negotiator, perundian tanah, pun terkesan dengan keadaan ni. Ada masa dan kalanya aku rasa macam agak down dan give up lah. Why? Kan? Kenapa? Orang lain tengok okey je dan sebagainya. So, apa yang aku boleh buat? Solat, doa, solat, doa dan solat, doa. So, orang sekeliling kita pun penting. Kalau wife, anak-anak, ibu bapa, parents dan sebagainya, korang kena support. Jangan judge, jangan menghukum. Jangan assume orang lain macam korang. Contohnya, korang mungkin tak terkesan macam mana orang lain terkesan. Aku ada satu Facebook post yang aku rasa sangat-sangat menarik. Dia lebih kurang tajuk dia, we are on the boat but we are not in the same boat. Lebih kurang macam tu. Maksud dia apa? Biasakan orang cakap, okey, bayangkan semua orang berada di lautan dan semua berada di boat masing-masing. So secara kasarnya situasi semua sama. Kan semua di atas laut, semua dekat laut, tak ada darat, tak ada stok makanan dan sebagainya, dan menunggu masa untuk diselamatkan. Basically nampak macam sama. Itulah yang kita lalui ketika di fasa PKP, dan sekarang dah fasa PKP yang ketiga, dan nampak gaya masih belum dapat diselesaikan. Aku serahkan bahagian tu pada kerajaan dan kita berdoa. Aku tak nak kritik sebab aku tahu setiap pihak semua tengah masing-masing tengah usaha, dan diorang tengah berikan yang terbaik. Dan this is not a political view. Aku pun mungkin tak mampu. Kalau aku nak kritik, letakkan aku di jabatan atau jawatan diorang, mungkin aku pun tak mampu untuk uruskan ataupun handle whatever yang diorang sekarang tengah uruskan. So, berbalik pada cerita tadi, we are on the boat but we are not in the same boat. Maksud dia apa? Ada orang memang semua dekat laut, tapi ada orang dia bukan boat biasa, dia yacht. Korang kalau tahu yacht tu apa, yacht tu macam satu kapal mewah. So dalam kapal mewah tu of course ada aircon, ada shower, makanan dan sebagainya. Siap ada swimming pool lagi dalam yacht tu. So ada orang selesa dalam boat dia ataupun kapal dia. Ada orang mungkin sampan, yang tak ada apa-apa, just sampan. Tapi ada orang mungkin rakit. Dan ada juga yang berpaut. Berpaut mungkin kepada balak-balak yang terapung contohnya. Itu adalah situasi yang mungkin aku dapat share dan minta korang gambarkan sendiri.
kita semua di dalam situasi sama, tapi kita tidaklah sebenarnya sama. Ada orang memang dalam saving dia beratus-ratus ribu, 6 angka, 7 angka. Ada orang langsung tak ada saving. Ada orang depend pada income. Dan ada orang tak terkesan gaji, tak kerja dekat rumah tapi gaji tak terkesan. Ada orang gaji dipotong. Ada orang dibuang kerja. Ada orang berniaga. Dan aku tengok ada satu posting juga dekat Facebook, gambar kartun yang dia balik rumah bawa bekas-bekas barang berniaga. Isteri dia tanya macam mana perniagaan hari ni sebab besok tuan rumah dah nak minta sewa dan sebagainya. Dan lelaki dia kata kita minta tangguh dululah sebab barang yang bawa balik ni pun banyak lagi baki. Maksudnya perniagaan tak habis. Barang tak habis jual. Dan of course mungkin tak ada keuntungan. So untuk korang yang terkesan, untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, aku doakan untuk diri aku dan untuk korang juga, dan aku minta korang pun sama-sama doakan apa yang kita mampu bantu, kita bantu. If tak mampu, jangan tambah, orang kata jangan tambahkan kepedihan yang mereka rasai. Sebab guys, aku dapat WhatsApp video yang orang bunuh diri pun aku tak sanggup nak tengok. Dan aku dapat WhatsApp komen dekat YouTube dan sebagainya, ada yang sampai nak bunuh diri. Aku tak tahu apa yang korang lalui, dan aku tak cukup kalau aku kata sabarlah. Tak cukup, aku faham. Tapi apa yang aku mampu bantu, mungkin kalau korang perlukan, mungkin korang nak tempat untuk korang nak berbual, nak dengar masalah korang, ataupun korang ada masalah hutang, korang dah diberhentikan kerja, korang tak tahu nak buat apa, macam mana nak cari income. Mungkin benda-benda tu aku boleh bantu serba sedikit setakat yang aku mampu. Korang boleh je contact aku, contact through WhatsApp aku, dan aku akan share nombor telefon aku dekat bawah. Sama ada korang nak WhatsApp, korang nak call. Cumanya mungkin aku tak angkat call sebab aku agak sibuk. Tapi aku akan call balik bila aku ada masa, ataupun aku akan reply WhatsApp bila-bila masa yang aku ada. And of course, even waktu-waktu PKP ni aku masih lagi sibuk dengan urusan-urusan aku. Dan Alhamdulillah, anak dan isteri, wife aku memahami. Walaupun aku sibuk, aku terpaksa utamakan pembelajaran dan kerja. Dan kebanyakan urusan yang aku buat ni tak mendatangkan income pun. Mostly kadang-kadang aku layan call, ada orang call minta pendapat dan sebagainya sampai 3-4 pagi. Dan benda tu aku tak minta korang bayar langsung apa-apa pun. And of course, kalau ada lah yang cakap aku bagi consultation dan aku bayar korang, kalau ada aku bagi tu, korang boleh komen lah, bagi tahu. And so far aku just kongsikan apa yang aku tahu, bantu mana aku mampu bantu. Dan aku tak minta korang 1 sen pun. Just aku concern, aku tak mampu berikan, aku tak mampu nak bagi korang duit dan sebagainya. Tapi mungkin apa yang aku boleh usahakan, mungkin sedikit perkongsian atas dasar pengalaman aku sendiri. Dan aku pernah juga melalui zaman-zaman susah, yang mana kalau dulu masa bekerja, makan gaji, aku pakai smart, pakai tie, ada kereta, orang ketuk pintu minta sedekah, tapi aku tak mampu nak bagi. Sebab waktu tu walaupun pakaian aku smart, gaji aku bukan cukup-cukup, gaji aku tak cukup. So aku keluarkan duit RM50 untuk bertahan sehingga hujung bulan. Dan RM50 sekeping tu aku kena tahan. Masa tu, yalah, aku pun orang yang bukannya orang yang baik. Kan ada orang cakap sedekah ni bukan waktu senang, waktu kita susah. Dan mungkin aku tak sekuat tu. Pada waktu tu aku rasa ni je lah duit aku yang ada, dan untuk survive sampai hujung bulan tak tahu cukup ke tidak. So aku nampak reaksi muka orang yang ketuk cermin kereta aku nak minta sedekah tu, aku tak marah dia, tapi aku rasa galat sebab aku tak mampu nak bantu dia walaupun RM5. Dan aku pernah juga melalui fasa-fasa yang mana aku duduk aku di Johor dan aku merantau banyak negeri. Aku pernah duduk di Shah Alam,
Aku menyewa dalam satu bilik tu ada 6 katil. Aku sewa katil tu. So dengan keadaan memang sangat-sangat tak selesa. Makan minum aku, masa tu bulan puasa, aku cuma makan dan minum, iaitu sahur dan berbuka di Masjid Biru Shah Alam. Masa tu aku pergi bersahur dan berbuka di masjid bukan niat sebab aku nak menyertai orang berbuka dan bersahur di masjid. Tetapi sebab aku dah tak ada pilihan lain dan aku terpaksa, uh, itu je lah yang option aku ada. Dan alhamdulillah nasib baik ada. So guys, untuk video kali ni aku tak ada nak share apa-apa selain daripada ni. Kalau korang perlukan, mungkin korang ada hutang dan sebagainya, dan korang mungkin tak ada pekerjaan, korang tak tahu cara nak keluar, dan at least korang memerlukan tempat untuk korang berkongsi. Dan aku ada juga sahabat aku, dia pernah cakap pernah satu ketika dia melalui fasa susah. Kalau dia cerita dengan orang pun orang tak akan faham dan orang akan lebih menghukum. Ataupun contoh dia cerita waktu dia susah, dan pada aku agak annoying lah kalau orang tu sabarlah. Sebab orang yang tengah melalui fasa kesusahan tu memang dia tengah sabar pun sebenarnya. So macam sahabat aku ni, dia kata aku sampai bercakap dengan dinding. Sebab apa? Kalau aku bercakap dengan orang dan orang tu akan mengata di belakang aku mungkin, dan orang tu akan judge aku, dan orang tu akan menghukum aku dan macam-macam lagi. So aku cuma boleh bercakap dengan dinding. Maksud dia bercakap dengan dinding lepas dia solat, dia berdoa tu menghadap dinding tu, dia bercakap dengan Tuhan, dia luahkan segala-galanya. Tapi alhamdulillah sahabat aku, alhamdulillah dia dah stabil, lebih baik daripada keadaan aku. But still, apa yang aku boleh bantu, insyaAllah aku bantu. So guys, jangan segan. Kalau korang segan nak call, korang boleh WhatsApp aku. Aku share nombor aku kat bawah. Anything, contact, dan mana yang aku mampu bantulah. Stay strong. Jangan give up. Sentiasa berdoa. InsyaAllah ada jalannya. Assalamualaikum.